Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 10 Oktober 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, langkah kreatif Kerajaan Sarawak dengan melaksanakan revenue re-engineering telah berjaya meningkatkan pulangan hasil kerajaan negeri. Menurut Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, meskipun keluaran dalam kasa atau KDNK negeri mengucup 6 hingga 7% pada tahun lalu, pulangan hasil kerajaan negeri meningkat daripada 6 bilion ringgit kepada 10 bilion ringgit hasil pelaksanaan langkah tersebut. Malah katanya kerajaan Sarawak telah menerima pulangan masuk sejumlah 6.8 bilion ringgit daripada cukai jualan ke atas produk petroleum bagi tempoh 2019 hingga September tahun ini. Bagi tempoh dari 2019 hingga September tahun ini, Kerajaan Sarawak telah menerima pulangan masuk sejumlah 6.8 bilion ringgit daripada cukai jualan ke atas produk petroleum. Dengan hasil yang lebih, negeri kita mempunyai keupayaan melalui pelaksanaan pakej-pakej bantuan BKSS untuk menyerap hentakan pandemik COVID-19, khususnya kesannya kepada rakyat, kepada para peniaga kecil-kecilan dan industri kecil dan sederhana. Ketua Menteri berucap demikian semasa Majlis Jamuan Negeri Sarawak bersempena perayaan Hari Lahir Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-85 bertempat di Borneo Convention Centre Kuching pada Sabtu. Majlis itu turut disertai TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan Tuh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib, isteri Ketua Menteri Datuk Patinggi Datuk Jumaani Tuanku Bujang, Menteri-Menteri Kabinet dan Div-Div Kehormat yang lain. Dalam ucapan sama, Ketua Menteri menjelaskan sasaran program vaksinasi negeri kini sudah mencapai 90% yang melengkapkan vaksin bagi 18 tahun ke atas, manakala bagi remaja 12 hingga 17 hampir mencecah 75% sudah menerima dos pertama. Tambah beliau lagi dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030, keyakinan pelabur terhadap kedudukan ekonomi Sarawak adalah tinggi kerana kerajaan negeri mempunyai strategi pembangunan yang komprehensif dan sistematik yang mampu melonjakkan pertumbuhan ekonomi secara mampan. Ujarnya pelaksanaan kontrak niaga harapan minyak sawit mentah Malaysia Timur juga akan membantu meningkatkan pembangunan industri minyak sawit Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Terbaru, pada 4 Oktober lepas, Bursa Malaysia Derivatives Berhad telah melancarkan pelaksanaan kontrak niaga harapan minyak sawit mentah Malaysia Timur atau East Malaysia Crude Palm Oil Futures FEPO yang akan membantu meningkatkan pembangunan industri minyak sawit Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Dengan peluang untuk mendapatkan harga yang lebih baik dengan minyak kelapa sawit kita dibuka kepada pasaran hadapan atau futures trading. Ini sekaligus memberi lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk Sarawak, memandangkan Sarawak merupakan penyumbang utama kepada pengeluaran minyak sawit mentah, dan saya menjangkakan dalam tempoh 2 tahun lagi Sarawak akan menjadi pengeluar minyak sawit terbesar negara dengan keluaran melebihi kadar sedia ada sebanyak 4 juta tan setahun. Tegas Ketua Menteri lagi, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus menolak segala unsur yang memecahkan perpaduan kaum dan agama di Sarawak demi mempertahankan kesejahteraan negeri ini. Berita seterusnya,
Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS bahagian Miri telah mengadakan majlis kesyukuran di Masjid Darul Istiqamah Kampung Luar pada Jumaat sempena sambutan Hari Raya TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-85. Majlis dihadiri lebih kurang 100 jemaah itu dimulakan dengan solat maghrib berjemaah dan diikuti bacaan surah Yasin yang dipimpin Imam bahagian Miri Ustaz Sharafuddin Suaud. Ia disusuli ceramah khas bertajuk TYT Payung Perpaduan yang disampaikan Ustaz Roshaidin Osman. Selesai menunaikan solat isyak berjemaah, majlis diakhiri dengan bacaan doa kesyukuran yang dipimpin Imam bahagian Miri. Selanjutnya di Betong, seramai 37 keluarga lagi dari rumah Radin Wilson Rabai di kawasan Penebak Ulu Layar menerima bantuan makanan tambahan sumbangan Timbalan Ketua Menteri Merangkap Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Bantuan itu bagi meringankan beban keluarga terbabit yang dikenakan arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sehingga 15 Oktober 2021. Penghantaran bantuan makanan tersebut telah diselaraskan oleh Pusat Khidmat Adun Bukit Saban dan diserahkan melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Betong bagi pihak wakil rakyat tersebut pada Sabtu. Bagi mewakili para penduduk, Tuai Rumah Radin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Adun Bukit Saban di atas keprihatinan beliau menyumbang bantuan makanan kepada penduduk yang sedang menjalani PKPD. Sementara itu, Dato' Amar Douglas turut menyumbang bantuan makanan kepada sebuah keluarga di Rumah Panjang Tembawai Tinting Layar Betong dan 3 keluarga masyarakat Cina di sekitar Pekan Sepauh yang juga sedang menjalani arahan kuarantin. Beralih dengan perkembangan di Meradong, 9 lagi gereja dan kuil di Bintangor menerima bantuan dari Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR. Menurut Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing, jumlah keseluruhan peruntukan yang disalurkan sebanyak RM820,000 untuk digunakan menaik taraf rumah ibadat terbabit. First of all, I would like to thank the Sarawak government, especially our Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, for giving out this grant through UNIFOR. This morning we are going to distribute a grant to 9 different religious bodies, totaling 820,000. I'd like to thank UNIFOR under the leadership of Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah and the Director of UNIFOR, Mr. Richard Long, for helping the other religious bodies in Meradong District. Bercakap kepada UKAS selepas menyerahkan peruntukan UNIFOR pada Sabtu, Datuk Ding berkata Sarawak sangat unik kerana turut membantu rumah-rumah ibadat di sini menggunakan dana sendiri berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Justru beliau menyeru kepada masyarakat agar terus memberikan sokongan terhadap kerajaan negeri agar peruntukan dari UNIFOR dapat terus disalurkan setiap tahun kepada rumah-rumah ibadat khususnya di Bintangor. Program Dana Fasilitasi Pertanian AFF dapat membantu usahawan-usahawan pertanian ini untuk menjana pendapatan melalui pelbagai cara. Menurut Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman, antara yang dibantu adalah seperti program fertigasi, program agro makanan, penternakan lembu, penternakan kelulut, sistem hidroponik, pertanian bandar dan projek sangkar ikan. Jelasnya program ini disediakan di seluruh kawasan DUN di negeri Sarawak termasuk kawasan bandar seperti kawasan DUN Tupong di mana banyak aktiviti-aktiviti pertanian yang dapat dijalankan bagi menjana pendapatan keluarga penduduk.
Jadi ini merupakan jenis-jenis pertanian yang masih dapat dijalankan di kawasan bandar dan Agriculture Facilitation Fund ini banyak betul membantu pengusaha-pengusaha ataupun usahawan-usahawan pertanian ini. Jadi di kawasan Tupung lebih kurang 200 orang penerima dengan bajet RM1 juta pada tahun ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis simbolik penyerahan bantuan input peralatan perikanan nelayan BIPPN bagi Dun Tupong di ruang hadapan kedai input PPK Kuching pada Jumaat. Dalam hal itu, beliau memberitahu seramai 12 orang nelayan darat di kawasan Dun Tupong telah menerima BIPPN yang bernilai RM2,000 setiap penerima. Ini merupakan program kementerian di bawah Jabatan Pertanian di mana mereka membantu nelayan darat dan nelayan laut dalam membekalkan peralatan-peralatan yang telah kita sampaikan sebentar tadi. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Amit Janggat berkata, beliau amat bersyukur dan merakamkan penghargaan kepada pihak kerajaan atas pemberian bantuan tersebut. Assalamualaikum. Terima kasih kepada talian Negeri Sarawak yang memberikan kami nelayan tempatan kami di Kampung Paru sejak lah. Terima kasih juga yang mensumbangkan beri alatan kami tu dari nelayan. Di Lawas, proses vaksinasi yang diadakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Lawas diadakan secara walk-in khusus kepada penduduk di daerah itu yang baru mendaftar, tercicir dan terlepas jadual pemberian vaksin dos kedua. Tinjauan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Sabtu mendapati kehadiran orang ramai ke PPV itu amat menggalakkan setelah kaedah itu dilaksanakan dengan kehadiran lebih 200 penerima berbanding hanya 100 dos vaksin disediakan sebelum ini. Sehubungan itu, pengurus PPV Klinik Kesihatan Lawas menasihatkan mereka yang tidak dapat menerima vaksin hari tersebut untuk datang pada Ahad. Selanjutnya, mengenai perkembangan COVID-19 dengan Sarawak merekodkan sebanyak 1,126 kes pada Sabtu untuk meningkatkan jumlah kumulatif kepada 223,507 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya memberitahu ia dikesan di 36 daerah seperti berikut. Turut dilaporkan tambahan 14 kes kematian melibatkan 9 lelaki dan 5 wanita berumur dalam lingkungan 31 tahun hingga 89 tahun. Dalam hal itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan 3 kluster iaitu kluster Tanjung Kibong 2 Sibu, kluster Menuang Baru Limbang dan kluster Sawit 16 Beluru diisytiharkan tamat. Ini menjadikan jumlah kluster yang aktif adalah 77 setakat ini. Sementara itu, JPBN Sarawak memberitahu rumah Tommy Ulu Empit telah diisytiharkan sebagai lokasi yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. JPBN Sarawak juga memaklumkan 16 lokasi telah ditamatkan PKPD iaitu seperti tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri Buletin UKAS dengan pesanan khidmat masyarakat dari Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas. Kita, jaga Sarawak, Into Sarawak. Salam UKAS. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior
is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties, and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation, and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gathering.